Okay, kalau dah bersedia, boleh buka. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kelas hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, so hari ini kita habiskan chapter 2, standard form ataupun bentuk piawai. So minggu lepas saya juga ada assign kamu untuk assignment kan, untuk buat assignment 3. So apa yang dah submit dekat Google Classroom tu, cikgu ucapkan tahniah lah. Okay, so hari ini kita masuk pada sambungan minggu lepas berkenaan arithmetic operation, operasi aritmetik yang melibatkan bentuk piawai. So aritmetik ada 4 lah: tambah, tolak, darab, bahagi, ataupun addition, subtraction, multiplication and division. So minggu lepas cikgu dah ajar berkenaan dengan tambah tolak. Tambah tolak ni berbeza dengan operasi darab dan bahagi. Bahagi yang melibatkan standard form ni. Kerana untuk operasi tambah dan tolak, kamu kena make sure standard form tu dekat indeks dia tu mesti sama sebelum kamu boleh boleh melaksanakan operasi tambah ataupun tolak. So cikgu ada buat suruh kamu buat latihan kan. So kalau kamu latihan, boleh kamu faham dah tu. Boleh refer. Cikgu lagi prefer kamu gunakan method 2 ni. Di mana awal-awal ni kamu dah samakan dia punya indeks tu. Contohnya kat sini dalam soalan, tengok yang atas ni. Yang first 10 kuasa negatif 4. Yang kedua 10 kuasa negatif 5. So cara kita nak samakan antara dua ni, kamu tengok which one is bigger. Antara negatif 4 dengan indeks tu, antara negatif 4 dengan negatif 5, yang mana lagi besar? So kat sini negatif 4 lebih besar daripada negatif 5. So negatif 4 tu kamu biarkan je, kamu turun je ke bawah. Untuk negatif 5 ni, 10 kuasa negatif 5 ni, kamu wujudkan dahulu 10 kuasa negatif 4. Nak bagi sama dengan yang sebelah kiri tu. So tapi yang asal dia 10 negatif 5. So kita boleh pecahkan ataupun kamu cerakingkan. Kamu wujudkan negatif 4, dan kamu wujudkan lagi another one, negatif 1. So negatif 1 plus negatif 4, kamu akan dapat negatif 5. 10 kuasa negatif 5. So yang negatif 1 ni kamu selesaikan dia. 1.49 darab 10 kuasa negatif 1 ni kamu tukarkan kepada bentuk single number, which is 0.149. So kat sini kamu akan ada 10 kuasa negatif 4. Yang sebelah kanan pun 10 kuasa negatif 4. So yang ni kita boleh factorize, faktorkan. 10 kuasa negatif 4, 10 kuasa negatif 4 adalah setapak balik 10 kuasa negatif 4. Kamu tak boleh tambah 10 kuasa negatif 4 tambah 10 kuasa negatif 4. Dia cuma kamu kena faktorkan. Yang kamu perlu tambah adalah single number dia tu, 8.21 dengan 0.149. So final answer kamu terus dapat dalam bentuk standard form. Macam mana kita nak identify standard form? Kamu tengok nombor yang sebelum titik perpuluhan tu, 8. Kalau 8
Maksudnya nombor tu mesti berada antara apa yang kita tahu yang lepas. Antara 1 sehingga 9. Kalau ada 10 sini, 10.359 maksudnya dia bukan dalam bentuk standard form. Standard form nombor sebelum titik perpuluhan tu dia mesti antara 1 sehingga 9 sahaja. Okay, boleh faham Okey, sedikit sebanyak berkenaan dengan operasi yang melibatkan tambah dan tolak. Tolak pun sama. Konsep dia, step dia sama. First, kamu tengok yang untuk indeks tu, bagi standard form, kamu tengok yang mana lagi besar. Then, yang kecil tu, kamu wujudkan dia, tukarkan kepada yang besar. Dan kamu jadi justify balik benda tu. Untuk operasi tambah dan tolak sahaja. Kena ingatlah tu. Bagi operasi untuk hari ini pula, operasi yang melibatkan darab, tak ada masalah. Untuk operasi yang melibatkan darab, tak ada masalah. Kemudian ini operation of multiplication and division. Untuk operasi yang melibatkan darab dan bahagi, kamu kena recall balik topik law of indices, topik indices yang kamu belajar itu. Yang melibatkan darab dan bahagi indeks. Yang tu kita guna pakai the first law and the second law. Okey, so tengok balik kat tick sebelah kanan tu. Law of indices dia beritahu situ. Untuk operasi darab dan bahagi yang melibatkan standard form, you need to apply the law of indices that involve multiplication and division. So kalau multiplication, base yang sama, indeks dia darab base indeks dia kita tambah. Nampak ni? M plus N. Manakala untuk bahagi, nombor base yang sama, operasi bahagi, indeks dia kita tolak. Okay, let's say we look at first example je. Kita tengok example dia yang pertama. Okay, 3 multiply with 10 to the power of 5 multiply 4.9 multiply with 10 to the power of 2. So, kamu tengok dekat sini. Okay, ni soalan dia. Okay, first step, dia asingkan yang ada indeks dengan yang tiada indeks. So, yang ada indeks adalah 3, yang tiada indeks adalah 3 and 4.9. So, kamu asingkan dua tu, letak dia sekali. So, 3 darab dengan 4.9. Okay, second. Okay, so yang ada indeks adalah 10 kuasa 5 dengan 10 kuasa 2. Okay, so you can see base 10 and another one also base 10 and base 10. Indeks dia kita tambah 5, 5 will plus with 2. 5 tambah 2 jadi 7. Okay. Tapi kat sini, so you get 4.9 darab 3 ataupun 3 multiply with 4.9, you get 14.7. Okay. Multiply with 10 to the power of 7. Okay, but here, kat sini kamu nampak kan? Okay, so kat sini adalah 14. So cikgu beritahu tadi, untuk standard form, dia mesti nombor yang sebelum titik perpuluhan tu, dia mesti antara 1 sehingga 9 sahaja. So kat sini sebelum titik perpuluhan tu dah nombor 14. Maksudnya yang ni bukan lagi masih belum dalam standard form ataupun dalam bentuk piawai. So kita kena wujudkan, tukarkan dia kepada standard form. So titik perpuluhan ni kamu gerak satu langkah ke sebelah kiri. One step to the left. So dia akan dapat 1.9 multiply with 10 to the power of 0.1. So bila kamu gerak ke kiri, so dapatlah 1.47 darab 10 ke 1 darab dengan yang asal tadi tu, 10 ke 7. Then berbalik kepada step pertama tadi, base yang sama, operasi darab, indeks dia kita tambah 1 tambah 7.
So final answer you get 1.47 multiplied with 10 to the power of 1.47 darab 10 kuasa 8. Okey. Sama juga dengan B. Okey, B 7.5 multiply with 10 to the power of negative 3 multiply with 5 multiply with 5 multiply with 10 to the power of negative 6. Okey. First step, kita kumpulkan yang ada indeks tu. 7.5 darab dengan 5. 7.5 multiply with 5. So multiply with 10 to the power of negative 3. So operasi darab base dia sama, indeks kita tambah. So 10 to the power of negative 3 plus negative 6. So yang ni kamu apply balik lah. Itu yang kamu dah belajar dulu. Negatif darab dengan positif. So you get negative. So negative 3 minus negative 6. Hutang 3, hutang 6. So you get negative 9. So 7.5 multiplied with 5 you get 37.5. Okay, kat sini sama. Okay, 37 is not in standard form. So titik perpuluhan ni gerak satu langkah ke kiri. Bila satu langkah ke kiri, yang wujud adalah positif 1. Dia bukan negatif. Walaupun ke kiri. Dia terbalik. Dia terbalik daripada single number ni kita nak tukarkan dia standard form. Kalau standard form kepada single number, baru kita ikut positif kanan, negatif kiri. Kalau daripada single number kepada standard form ni, dia terbalik. Kalau kamu gerak satu langkah ke kiri, indeks yang wujud adalah positif. Kalau kamu gerak satu langkah ke kanan, indeks yang wujud adalah negatif. Dia terbalik. So you get 3.75 multiply with 10 to the power of 1 multiply with 10 to the power of 9. So base sama 10. Operasi darab indeks dia kita tambah 1 tambah negatif 9 ataupun 1 plus negatif 9. So dia akan jadi 1 minus negatif 9. So final answer you get 33.75 multiply with 10 to the power of negative 8. Okay. Itu untuk operasi darab. Okay, jelas Okay. Kita tengok contoh yang ketiga. Okay. Ini yang melibatkan operasi bahagi ataupun division. 5.9 multiply with 10 to the power 5 divide bahagi dengan 2 multiply with 10 to the power of 2. Konsep dia sama macam darab tadi. Asingkan yang tiada indeks tu, asingkan 5.9 bahagi dengan 2. Kamu selesaikan yang tu dahulu. Okay, dan untuk kamu refer pada base dia yang ada indeks tu, tengok base dia sama ke tidak. Okay, kat atas ni base dia 10. Yang bawah ni base dia 10. So base sama, operasi bahagi. Therefore indeks dia kita boleh tolak. So 5 tolak 2. So 5.9 divide with 2. Okay. You already get 2.95. Maksudnya yang ni sudah berada dalam keadaan standard form ataupun untuk piawai dia. Okay, sebabnya nombor sebelum titik perpuluhan tu sudah adalah 2. So 5 minus 2 you get 3. So final answer you get 2.95 multiply with 10 to the power of 3. Okay. Okay, last example. Okay, 6.8 multiply with 10 to the power of negative 3 divide with bahagi dengan 4 multiply with 10 to the power of negative 6. Okay, so langkah yang pertama, the first step, 6.8 will divide with 4. Okay, you get 1.7. Okay, manakala base yang di index tu, operasi bagi indeks dia kita tolak. So
So negative 3 minus with negative 6. Okay, so negatif dia akan jadi positif. Negative 3 plus 6. So akan jadi final answer 1.7 multiply with 10 to the power of 3 ataupun positif 3. Okay, yang penting kamu ingat balik law of indices tu yang melibatkan operasi darab dan bahagi bagi base yang sama. Okay. So tak boleh cakap operasi darab dan bahagi ni tak ada masalah sebab untuk setiap form dia memang akan guna base 10 ataupun base 10. 7/5 darab 10 kuasa negatif 3. 5 darab 10 kuasa negatif 6. So bila base yang sama, automatic kamu boleh apply law of indices, the first law and the second law tu. Yang melibatkan operasi darab dan bagi. Okey. Okey. So untuk latihan, cikgu nak kamu sekarang buka buku latihan masing-masing. Jawab soalan. Okey, jawab soalan C, D, G dan H. C, D, G dan H. Jawab dalam buku latihan. Okey. Okay, so next subtopic is about problem solving. Okay, sebelum buat latihan sekejap lagi, kita tengok pada problem solving. Problem solving ni maksudnya kamu apply lah. Solve problem involving numbers in standard form. Yang ni biasanya melibatkan soalan kebat ataupun soalan arus tinggi. Yang ni biasa kamu jumpa dalam exam. Soalan dibagi dalam bentuk pernyataan masalah. Contohnya contoh 14 tu. A ream of paper contains 800 sheets of paper. The thickness of one sheet of paper is 9.4 multiplied 10 to the power of negative 3. Okay, given the total thickness of n reams of paper is 235.6 cm. And calculate the value of n. Okay. Untuk soalan-soalan macam ni, yang first kali, kamu jangan skip dulu. Kamu kena baca soalannya 2-3 kali. Jangan kamu baca sekali soalan tu, terus kamu nak jawab. Baca soalan 2-3 kali, cuba fahamkan. Translate soalan tu kepada bahasa yang mudah kamu faham. Contohnya kamu senang bahasa Melayu. Okay? Translate soalan tu kepada bahasa Melayu. Then, extract information. Keluarkan maklumat. Apa yang ia ada. Okay, so dia beritahu sini. Okay, contohnya, okay. A ream of paper contains 800 sheets of paper. Okay, so kamu dalam kertas soalan exam kamu keluarlah. Okay, kamu tulis paper. Okay, berapa? 800 helai. 800 sheet ataupun 800 helai. Okay, satu helai. One paper. Nah, contoh macam tu di kertas soalan kau. Jangan risau. Contoh je kertas soalan kamu macam mana pun. Biar penuh dengan apa yang kamu contoh itu. Tapi make sure contoh benda yang kamu faham lah. Benda yang kamu faham. Jangan kamu lukis benda-benda ngikut dalam exam tu. Okay, dia beritahu paper satu helai. Satu ream ada 800 helai kertas. Okay, satu helai tebal dia berapa? Okay, 9.4 multiply with 10 to the power of negative 3 cm. Okay, keluarkan maklumat tu. Okay. Okay, so sekarang ni dia beritahu untuk n ream 6 ream tu dia adalah 225.6 cm. Okey, satu ream dia beritahu ada 8 helai. Satu helai tebal dia 9.4 darab 10 kuasa negatif 3 cm. Okey, so kalau 800 helai, berapa ketebalan dia? Dan dia beritahu
n ring, maksudnya kamu tak tahu berapa ring yang dia ada. Soalan dia minta calculate the value of ring, value of n, maksudnya berapa bilangan ring tu lah. Ring tu dia, kalau kamu beli kertas A4, dia tebal yang satu kotak tu, bukan satu kotak besar tu, maksudnya satu kotak tebal tu. Yang dalam satu tu ada berapa helai kertas A4, dan lebih kurang macam tu. So nampak tak? First step, dia beritahu, okay, understand the problem. Maksudnya kamu kena, apa-apa soalan yang dalam bentuk ayat macam ni, kamu tak boleh terus jawab. First, baca, kamu fahamkan 2-3 kali soalan tu. Ni tips Cikgu ajar macam mana nak jawab dalam ayat. Kamu baca 2-3 kali soalan, keluarkan maklumat tu. Kamu contoh di atas kertas tu. Kalau tak faham juga 2-3 kali, 4 kali dah pening lah, kamu boleh skip soalan tu. Jangan kamu fokus sampai habis masa. Kalau tak dapat jawab, skip soalan tu, jawab dulu soalan yang lain. At the end, kalau tinggal masa tu nanti, baru kembali kepada soalan yang sama, cuba lagi jawab sekali lagi. Okay, so step dia pertama, macam cikgu tadi, baca 2-3 kali soalan, keluarkan maklumat yang diberi. Ni baru belum kamu apply lagi apa yang kamu dah belajar. Tadi tu tambah, tolak, darab, bahagi tu. Rounding off apa semua tu. Apa lagi kita belajar untuk topik ni? Round off, tukar pada standard form, tu dan arithmetic operation tadi. Tambah, tolak, darab, bahagi. First step dia, keluarkan maklumat, extract the information. Okay. Second step, okay, so dia nak beritahu, dia soalan dia minta apa? Calculate the value of n. Tidak tahu berapa bilangan ring tu. So kita tahu tadi kan. Okay, tebal untuk satu ring, tebal untuk satu helai kertas berapa? So dalam satu ring tu ada 800 helai. So 800, kalau 800 helai, berapa ketebalan kertas tu? So kamu dah lah, darablah 800 helai, 800, you multiply with satu helai, tebal untuk satu helai. So kamu akan dapat ketebalan untuk 800 helai kertas. Okay. So tapi dia ada bagi maklumat tambahan untuk satu ring, tebal dia adalah 7.52 cm. Tapi dia beritahu tebal untuk n ring adalah 225.6. So untuk cari berapa ring yang diberi tu, kita akan bahagikan 225.6 bahagi dengan 7.52. 225.6 ni adalah tebal untuk n ring. 7.52 ni tebal untuk satu ring. So dia tahu berapa ring yang diberi adalah, kamu bahagilah tebal untuk n rings bahagi dengan ketebalan untuk satu ring. So dapatlah berapa jumlah rings yang diberikan. So dapatlah final answer dia. Operasi yang digunakan adalah darab. Kat sini darab saya bukan standard form. Okay. Lagi satu yang perlu perhatikan adalah kamu kena tengok balik unit dia tu, yang unit digunakan. Kalau yang kat sini tak ada masalah lah. Dia beritahu ketebalan untuk satu helai paper adalah dalam unit sentimeter. Tebal ring tadi pun terberitahu dalam unit sentimeter. Kalau unit yang sama tak ada masalah. Kalau unit yang berlainan, tentu kamu kena tukarkan dahulu, bagi dia jadi unit yang sama. Baru kamu boleh selesaikan. Okey, untuk contoh yang 15 ni, example 15 ni, dia ada guna, okey kat sini, dia beritahu seberingkas lah. Things ada guna right angle triangle. Bila right angle triangle, kamu kena fikirkan dalam kepala kamu, terus datang pop-up. Datang formula Pythagoras theorem. Kalau segitiga sudut tepat,
dia mesti ada Pythagoras theorem. Biasanya soalan dia akan berkait dengan Pythagoras theorem. Nampak tu? Dekat implement strategi tu. Apa itu formula untuk Pythagoras theorem? A kuasa 2 A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Itu adalah Pythagoras theorem. And another one dia guna formula area of triangle. 1/2 darab panjang darab tinggi. Okay. Biasanya untuk problem solving ni dia banyak kamu kena ingat balik topik-topik yang pernah kamu lakukan sebelum ni. Kalau tadi Pythagoras theorem, kalau untuk contoh 16 ni dia melibatkan topik of circle. Kamu belajar berkaitan radius dan diameter. Okay. So dah habislah topik untuk chapter 2 ni. Okay, so untuk latihan, sebelum tu ada apa-apa soalan yang kamu nak faham? Yang boleh tanya sekarang. Yang kamu nak tak faham ke, kamu keliru ke? Okay, untuk latihan 2.2C ni tadi, okay, dia guna soalan 1C, D, G dan H, yang cikgu tanda ni. And another one, itu kamu buat latihan dalam buku latihan kamu. And untuk for your next assignment, cikgu nak kamu jawab soalan dynamic challenge page 45. Soalan number 4. Soalan nombor 4. Ya ni. A factory produces 70,000 packets of chicks every week. If the factory operates 6 a week and 18 hours a day, calculate the number of packets of chicks produced every day. State your answer in standard form. And B, the average profit per hour if the next profit of one packet of chicks is 32 cents. State the answer to the nearest ringgit. Maksudnya ni dia suruh bundakan kepada ringgit yang terdekat. Guna soalan ni, yang buat ni, kamu lepas cuti kamu tunjuk hantar kepada guru masing-masing. Untuk 302 dan 303 nanti hantar kepada cikgu lah. Untuk 301, you send your number 4 ni dekat cikgu kelas kamu yang akan jaga kamu nanti. So ada 5 soalan yang cikgu nak kamu buat hari ni. Okay, so untuk masa yang ada ni, cikgu nak kamu jawab soalan 1C, D, G dan H. Yang test 2.2C tadi tu. C, D, G dan H. Okay, so itu saja untuk hari ni. Sekejap je ni. Lepas ni kita boleh bersurai. And masa yang ada tu juga nak kamu jawab 4 soalan tadi, soalan yang diberi ni. Yang number 4 tadi untuk dynamic challenge tu kamu submit dekat cikgu lepas kamu balik dari cuti nanti. Okay. Ada apa-apa soalan yang kamu tak faham? Okay, kalau tak ada, okay, itu sahaja untuk hari ini. Selamat kembali ke sekolah. Jumpa nanti lepas cuti pertengahan hingga. Okay, itu sahaja kali ini. Kita teruskan kelas dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum surat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you, sir. Ah, Thank you, sir. bisa. Thank you, sir. Assalamualaikum, sir. Salam. Waalaikumsalam. Lucu. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir.